Hai Karimba, minggu lepas kan kita ada berbincang tentang hutan hujan tropika dan lapisan-lapisan hutan hujan tropika. Ingat tak saya ada cakap yang setiap lapisan hujan tropika mendapat cahaya matahari yang berbeza-beza. Sebab itulah terdapat pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dalam hutan hujan tropika. Ada yang banyak daun, ada yang sikit daun, ada yang batangnya keras, batangnya lembut, ada yang ada buah-buahan, ada juga yang mempunyai pokok pakis yang menumpang serta akar-akar yang menjala. Di dalam video minggu lepas juga, kita ada bercerita tentang beberapa elemen yang perlu ada dalam sesebuah habitat ataupun sesebuah rumah bagi haiwan. Antara benda-benda yang perlu ada ataupun elemen-elemen yang wajib ada dalam sesebuah habitat ialah makanan yang cukup, air yang bersih, tempat tinggal, tempat untuk mereka beranak ataupun bertelur serta tempat untuk haiwan menjaga anak-anak mereka. Setiap haiwan mempunyai pilihan makanan mereka yang sendiri tau. Ikutlah. Kalau makanan tu ada banyak di sesuatu tempat, maka mereka akan makan makanan tersebut. Okey, hari ini kita akan berbincang tentang jenis-jenis makanan yang haiwan makan. Yang pertama sekali ialah haiwan-haiwan herbivora. Haiwan herbivora ialah haiwan yang makan hanya tumbuh-tumbuhan. Tak ada benda lain tau, tumbuh-tumbuhan sahaja. Haiwan-haiwan herbivora ni dia makan macam-macam jenis tumbuhan. Contohnya rumput, daun-daun, pucuk ataupun pokok yang masih muda. Selain daripada tu, mereka juga makan buah-buahan, biji benih, debunga, kayu-kayu ataupun bunga. Nanti kami akan letak link video-video yang menarik ya tentang haiwan-haiwan herbivora. Jangan lupa tekan tau. Okey, jom kita belajar tentang haiwan-haiwan herbivora. Antara haiwan-haiwan herbivora ialah seladang dan juga kambing hutan. Dua binatang ini ialah binatang herbivora dan mereka juga dipanggil sebagai binatang ruminant, iaitu di dalam perut mereka terdapat beberapa bahagian. Bahagian-bahagian di dalam perut mereka ini membantu mereka untuk menghadam makanan iaitu tumbuh-tumbuhan dengan lebih baik. Perut haiwan ruminant mempunyai 4 bahagian tau, bukan 1, 4. Apabila mereka makan, makanan itu akan masuk ke dalam perut. Tapi sebenarnya makanan itu belum lagi habis dihadam. Jadi, mereka akan mengeluarkan makanan tersebut daripada perut kembali ke dalam mulut. Di dalam mulut, mereka akan kunyah buat kali kedua dan selepas mereka kunyah untuk kali kedua, barulah mereka telan kembali makanan tersebut. Dengan cara ini, makanan yang mereka makan, iaitu tumbuh-tumbuhan, akan menjadi lebih hadam. Untuk seladang, dalam perut mereka, setiap bahagian dalam perut mereka menyerap air. Sebab itulah kita boleh tengok najis untuk seladang ni lebih cair dan juga berwarna hijau. Tapi untuk kambing hutan pula, najis mereka lebih kering. Berbeza-beza kan? Adik-adik nak tahu tak? Selalunya saintis akan pergi ke hutan untuk mencari ataupun mengambil sampel najis binatang tau. Nampak macam geli. Tapi sebenarnya apabila saintis ambil sampel daripada najis, sebenarnya mereka boleh kaji dengan lebih mendalam tentang diet ataupun makanan yang binatang tu makan. Apabila saintis membuat kajian tentang sampel najis seladang, barulah mereka tahu rupa-rupanya seladang ni makan 32 jenis spesies tumbuh-tumbuhan. Banyak kan? Okey, selain daripada seladang dan juga kambing hutan, saya akan ceritakan lagi tentang haiwan herbivora yang lain. Yang seterusnya ialah gajah dan juga tapir. Gajah dan juga tapir ni bukan haiwan ruminant tau. Gajah dan tapir mempunyai salur penghadaman yang agak panjang. Nak tahu tak? Seekor tapir boleh makan sehingga 217 jenis-jenis tumbuhan. Banyak betul dia makan kan? Hebat. Sebab itulah mereka boleh juga mencari makanan di kawasan hutan yang kurang padat. Maksudnya kawasan hutan yang tak banyak sangat pokok. Mereka akan ambil makan daun-daun yang muda dan mereka akan menggunakan hidung mereka yang agak panjang dan moncong untuk mencapai daun-daun yang agak tinggi. Gajah pula mempunyai belalai yang besar dan panjang dan juga kuat. Sebab itulah gajah boleh mencapai daun-daun ataupun bahan makanan yang agak tinggi di atas pokok. Gajah ni makan macam-macam tau. Dia makan rumput, daun, buluh yang muda, buah-buahan. Kadang-kadang
Gajah juga masuk ke dalam kawasan-kawasan kampung ataupun tempat tinggal manusia. Mereka akan makan makanan yang ditanam oleh manusia. Contohnya seperti tebu, jagung dan bahan-bahan tanaman yang lain. Gajah kan besar. Selain daripada itu, mereka juga suka bergerak di dalam kumpulan. Jadi sebab itulah mereka perlukan kawasan yang sangat luas untuk mencari makanan beramai-ramai. Gajah ni kan besar. Jadi apabila mereka lalu di satu jalan ni, mereka sebenarnya akan buat laluan untuk haiwan-haiwan kecil yang lain untuk lalu juga di kawasan tersebut. Ush, hebat kan? Bila gajah makan dan mereka pun meneruskan perjalanan mereka, selalunya dalam perjalanan mereka akan keluarkan najis lah kan? Najis ni selalunya mengandungi biji benih daripada tumbuhan yang mereka makan sebelum ni. Sebab itulah pokok mampu tumbuh daripada satu tempat ke satu tempat lain sebab biji benih itu dibawa oleh gajah. Selain daripada tu, gajah juga suka pergi ke kawasan Sira. Adik-adik tahu tak kawasan Sira ni kawasan apa? Sira ni ialah kawasan di mana haiwan-haiwan herbivora akan datang untuk menjilat mineral yang berada di kawasan tersebut. Mineral ni lah diperlukan untuk badan mereka supaya mereka lebih sihat dan sistem penghadapan mereka lebih baik. Haiwan herbivora yang seterusnya ialah monyet Belanda. Tahu tak monyet Belanda yang mana? Alah, yang hidung panjang tu. Mereka ni suka tinggal di kawasan yang berdekatan dengan sungai ataupun kawasan paya. Dan mereka ni hanya duduk di kawasan Borneo saja tau. Di semenanjung Malaysia tak ada. Monyet Belanda ialah haiwan arboreal. Bermaksud mereka ni banyak luangkan masa di atas pokok sahaja. Kurang untuk turun ke kawasan lantai hutan. Walaupun mereka ni selalu duduk atas pokok sahaja, jangan main-main tau. Mereka ni pandai sangat berenang. Kalau adik-adik nak tengok monyet Belanda ni rupanya macam mana, adik-adik boleh pergi ke Taman Negara Bako di Sarawak. Monyet Belanda ni mempunyai perut yang lebih kurang sama dengan seladang dan juga kambing hutan, iaitu haiwan-haiwan ruminen, sebab perut monyet Belanda ni mempunyai beberapa bahagian yang membantu mereka untuk menghadamkan makanan dengan lebih baik. Haiwan herbivora yang terakhir yang kita akan bincangkan ialah kubung. Jarang-jarang kan kita dengar tentang kubung? Kubung ni mempunyai salur penghadaman yang panjang. Mereka boleh makan 12 jenis tumbuh-tumbuhan. Sama juga macam monyet Belanda, kubung ni merupakan haiwan arboreal. Maksudnya mereka suka duduk di atas pokok dan jarang-jaranglah duduk di lantai hutan. Kenapa ya mereka tak nak duduk kat lantai hutan? Rupa-rupanya mereka nak elak daripada terjumpa haiwan-haiwan predator yang nak makan mereka. Adik-adik, hebat kan haiwan-haiwan herbivora? Dan semua haiwan herbivora yang saya cakapkan tadi merupakan haiwan yang ada di Malaysia sendiri. Mereka mempunyai sistem penghadaman yang berbeza-beza mengikutlah makanan apa yang mereka makan. Haiwan herbivora juga boleh membantu untuk menyebarkan biji benih di kawasan-kawasan di dalam hutan. Hebat betul kan? Okey adik-adik, itu saja. Jangan lupa tengok video kita yang seterusnya. Jumpa lagi!